Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi di dalam program Halwa Ramadan anjuran PPD Kubang Pasu. Saya Ustaz Muhammad Rizal bin Abdul Halim dari Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin. InsyaAllah pada kali ini akan menyampaikan satu tazkirah, iaitulah Lailatul Qadar. Jadi seperti mana yang tuan-tuan ketahui bahawasanya Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhususkan hanya kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman di dalam surah Al-Qadr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada surah ini Allah Ta'ala menceritakan iaitulah secara khusus tentang malam, iaitulah Lailatul Qadar. Maka sebab itulah kalau kita lihat kenapa dinamakan malam tersebut dengan Lailatul Qadar, kerana pada malam itu banyak qadar ataupun banyak pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang memperbanyakkan ibadah pada malam tersebut. Sebab itulah bila mana Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada ayat ini nak menunjukkan bahawasanya waktu malam itu adalah lebih baik daripada waktu siang. Sebab itu tidak ada pada ayat Allah Ta'ala menceritakan ada satu siang yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi Allah Ta'ala menyatakan ada satu malam yang lebih baik daripada 1 bulan, daripada 1000 bulan, iaitulah malam Al-Qadar, iaitulah Lailatul Qadar. Apa hikmah? Apa hikmahnya Allah Ta'ala muliakan malam lebih daripada siang? Sebab itulah ada ulama yang menyatakan beberapa hikmah Allah Ta'ala lebihkan malam daripada siang, iaitu di antaranya malam itu adalah ulama menyatakan bahawasanya boleh dikatakan keseluruhan waktu malam itu iaitulah waktu mustajab doa, berbanding dengan waktu siang. Kerana kalau kata pada waktu siang, dia hanya ada waktu-waktu yang tertentu sahaja Allah Ta'ala mustajabkan doa. Tetapi ulama menyatakan boleh dikatakan hampir keseluruhan malam itu Allah Ta'ala mustajabkan doa. Maka sebab itulah dilebihkan malam daripada siang. Begitulah juga waktu malam itu iaitulah waktu yang paling sesuai untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bila mana waktu malam, waktu yang sunyi, maka kita pada ketika itu tidak sibuk dengan hal-hal urusan keduniaan. Yang mana kalau kata waktu siang, memang kita sibuk dengan urusan dunia. Kadang-kadang kita pergi mencari rezeki,
dan mencari nafkah untuk anak dan isteri kita. Kadang-kadang kita sibuk dengan urusan-urusan dunia yang lain. Nah, kita ke bank, kita ke pejabat pos dan sebagainya. Nah, tetapi bila kata waktu malam, selalunya kedai-kedai ataupun pasaraya ataupun mana-mana pejabat akan ditutup pada waktu malam. Dan bila mana ditutup pada waktu malam, maka pada ketika itu manusia memang tidak sibuk dengan urusan dunia, melainkan dia hanya menyibukkan diri dengan urusan akhirat. Bila kata menyibukkan diri dengan urusan akhirat, maka sebab itulah bagi mereka yang beriman, mereka jadikan bulan malam itu, jadikan waktu malam itu, iaitulah waktu istirahat. Tapi waktu istirahat bukan bermaksud tidur semata-mata. Hakikatnya bagi orang yang beriman dan beramal soleh, waktu istirahat, bila kata waktu malam itu, iaitulah waktu kita memperbanyakkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah Allah Ta'ala lebihkan malam daripada siang. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kata malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, hendaklah kita ketahui bahawasanya malam Al-Qadar, iaitu Lailatul Qadar itu hanya muncul iaitu pada bulan Ramadan sahaja. Bahkan Nabi SAW mengkhususkan, lebih memperincikan lagi bahawasanya Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 malam yang terakhir. Kemudian diperincikan lagi bila kata 10 malam yang terakhir itu, iaitulah pada malam yang ganjil. Bila kata malam yang ganjil, iaitulah malam yang ke-21 ataupun malam yang ke-23 ataupun malam yang ke-25, yang ke-27 ataupun yang malam yang ke-29. Jadi di antara malam-malam itu, maka dia akan muncul ataupun terdapat satu malam yang Allah Ta'ala sebut, iaitulah Lailatul Qadar. Maka pada ketika itu, hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita memperbanyakkan amal soleh kita pada malam tersebut. Ataupun kita ambil pada 10 malam yang terakhir keseluruhannya, agar kita dapat ibadah kita itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, iaitulah Lailatul Qadar. Begitu juga ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahawasanya ada yang mengatakan bahawasanya Lailatul Qadar itu tidak berpindah malam. Maknanya dia statik, satu malam yang tetap saja. Ada yang menyatakan seperti mana kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, menyatakan bahawasanya malam Al-Qadar itu diharapkan iaitulah pada malam 21 ataupun malam yang ke-23 sahaja. Tetapi pendapat yang rajih menyatakan bahawasanya iaitulah malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu iaitulah berlaku pada malam yang ke-27. Seperti mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawasanya apabila melihat kepada surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampailah kepada kalimah salamun hiya, salamun hiya hatta matla'il fajr, maka kalimah hiya itu pada kedudukan yang keberapa daripada bermula inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai salamun hiya tu. Jadi bila dikira bila mana sampai pada kalimah hiya itu, iaitulah pada kalimah yang ke-27. Pada kalimah yang ke-27. Maka ada juga ulama yang menyatakan ataupun nak menguatkan bahawasanya malam ataupun Lailatul Qadar itu berlaku pada 27 Ramadan, iaitu apa dia? Iaitulah melihat kepada satu pecahan ulama, melihat pada kalimah Lailatul Qadr,
Lailatul Qadr, ada berapa huruf Lailatul Qadr, kemudian didarabkan dengan berapa kalimah Lailatul Qadr dalam Quran. Kalau kata Lailatul Qadr ada berapa huruf? Ada lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Ada 9. Kemudian didarabkan dengan berapa kalimah Lailatul Qadar dalam Quran? Ada 3 kalimah Lailatul Qadar dalam Quran. Jadi 9 darab 3, 27. Jadi bila kita 9 darab 3, 27, maka sebab itulah ada juga pendapat ulama yang menyatakan bahawasanya malam Al-Qadar itu ataupun Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 27 Ramadan. Namun walau macam mana sekalipun, hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh pada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Tak kiralah bulan malam yang keberapa sekalipun, hendaklah kita bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam yang terakhir. Sebab apa? Sebab pada 10 malam yang terakhir ni hakikatnya Ramadan dah semakin meninggalkan kita. Bila mana Ramadan dah semakin meninggalkan kita, maka masa kita untuk nak mengaut keuntungan, ganjaran, pahala di bulan Ramadan itu dah semakin singkat dah. Bila kata semakin singkat, maka kita kena usaha dengan lebih untuk kita memperbanyakkan lagi amal ibadah kita dalam bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi insya-Allah sedikit sebanyak yang saya sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan dapat memberi sedikit ataupun pertambahan ilmu kepada tuan-tuan sekalian, bahkan pertambahan iman dan juga pertambahan dari sudut amal soleh kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk di kalangan mereka yang mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, bagi mereka yang memuliakan bulan Ramadan. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.